Assalamualaikum semua. Rasanya ramai yang tak pernah nampak sebelum ni. Tak pernah nampak. Budak-budak Kupet tak masuk lagi Biasanya budak Kupet yang ramai ni. Okay, so tinggi sangat. So, hari ni kita nak buat googly eyes. So, semua tengah seronok kan dengan googly eyes kan. Dia sebenarnya senang je. Dia macam buat Pavlova, tapi kalau orang yang tak pernah buat Pavlova kan, dia macam dia takut sikit lah, gerun sikit lah benda tu kan, takut tak jadi kan. Sebab tu biasanya Pavlova dia sensitif, dia mereng ni dia sensitif bila kita nak bakar. Sebab part nak bakar tu yang ramai yang tak reti. Sebab satu, oven masing-masing dia macam dia ada yang terlalu panas, ada yang terlalu tak cukup panas. Dia macam tu lah. So Pavlova dengan mereng ni dia punya temperature tu sangat sangat apa orang kata sensitif lah. Nak buat dia tak merekah, nak buat dia cantik lapisan dekat atas, dia tak hanyut semua kan. Jadi paling senang nak buat ni kalau pakai pasteurized egg. Pasteurized egg ni sebenarnya telur yang mentah tapi dah macam mana orang cakap dia dah ada temperature treatment tau. Dia macam pakai water treatment tu. So kalau pakai yang tu, dia selamat untuk makan. So dia tak adalah bakteria semolina tu ke apa, tak ada. So tapi nak kena cari pasteurized egg tu susah sikit. Kalau siapa yang pandai buat tu, dia pandai lah nak rebus temperature berapa tinggi semua kan. Kalau pandai boleh pakai. Tapi tak ada hal pun. Kalau tak reti nak pakai pasteurized egg, kita boleh just apa nama dia? Kita just boleh bakar je. Bakar pun tak perlu lama pun sebenarnya. Bakar dalam 15 minit, tak sampai 15 minit. So kita try tengok kita punya oven tu, dia punya sensitivity tu macam mana. So kita start dulu. Ada yang nak tanya apa-apa soalan ke sebelum kita mula? Memang tak ada suara? Tak ada suara ke? Semua dapat bunyi ke? Dapat dengar ke? Kalau semua dapat dengar, Minca, okay, semua dapat dengar Okay, Minca teruskan. Kalau ada soalan tanya tau, Minca dapat baca dekat sini, korang punya chat juga. Okay, so first, kita campak je semua benda. So kita campak je semua benda dalam ni, which is gula icing. Kalau tak ada gula icing, boleh pakai gula biasa. Tapi gula biasa tu kena macam kisarkan lah. Senang sikit. Sebab kalau kita kisar, kita boleh campak semua je. Sebab kalau kita tak kisar, that means korang kena pukul ni dulu, putih telur ni dulu, kena pukul ni dulu. Okay. Pukul sampai dia macam berbuih sikit, baru letak gula sikit-sikit. So, benda tu macam kena jadi baker lah. Kena jadi baker baru kita macam confident, kita tahu kita nak buat apa kan. Ni air, satu sudu makan air je. Okay. Dia tak renyah benda ni. Dia senang saja. Lepas tu kita pusing je. Kita just pukul dia sampai dia pada kelajuan paling tinggi. Sampai dia ada buat macam tanduk macam tu. Tip yang paling senang adalah kalau boleh tapis dulu. Icing sugar tu tapis dulu. Kita tapis dulu icing sugar tu. Bila kita tapis icing sugar, dia punya tak adalah ketetulan tu, tak payah nak risau lah ketetulan tu kan. Ni 5 minit je. Tak lama pun, dia sekejap sangat-sangat. Tengok dah macam jadi kan. Ni pun Misha tak tapis. Tak tapis pun tadi. Masih ada ketetulan egg white tu. Okay. That's. Kalau ada soalan boleh tanya je Tak lama pun buat ni. Selalu ingat macam dah lamanya nak buat semua kan. Kalau tak reti nak budget, kita buat je 5 minit. Timer 5 minit kan. Bagi yang tak reti tu, nak budget, kita buat timer 5 minit. Lepas tu kita dah stop timer tu, dah
Buat yang dah biasa, dia akan tahu, dia akan stop, dia akan check. Macam tu. Buat yang tak tahu, kita buat je timer. Sebab benda ni dia takkan salah lah, dia takkan salah. Kalau dia terlalu pekat, kalau let's say kita terlalu pekat, tambah je air sikit-sikit. Satu sudu kecil, tambah sikit-sikit je. Tak payah nak tambah banyak. Okay. So ni sebenarnya nak bagi putih telur tu dengan gula tu hancur habis lah. Okay, hancur habis. Satu lagi tip Misha, macam kalau nak buat telur mereng atau pavlova dalam kuantiti sikit kan, yang macam contohnya yang ni, kita ada satu je telur, pakai satu biji telur, pakai bekas kecil. Pakai bekas yang kecil sedang comel-comel. Sebab kalau pakai bekas besar macam lebar macam ni kan, nanti dia payah nak bagi benda tu naik lah, jadilah, payah nak bagi dia jadi. Kalau dia kecil, dia tinggi, dia senang sikit. Okay, so biar je. Kalau ada hand mixer better, hand mixer biar je. Buat timer habis dan habis. Okay, resepinya. Okay, dan resepi dia satu putih telur. Okay, siapa boleh tulis clear kat sini. Satu biji putih telur, satu cawan gula icing, satu cawan yang kita selalu pakai meja cup tu kan. Satu cawan gula icing dengan satu sudu makan air sejuk. Kalau yang tak biasa, macam takut tak jadi ke apa kan, better telur putih tu letak dalam fridge. Dia lagi senang kembang. Dia lagi senang nak jadi. Meringue powder tu tak payah tau. Meringue powder tu dia sama kalau tak nak pakai putih telur, satu lagi tip pakai meringue powder ni. Tapi meringue powder ni satu, dia susah nak cari. Satu lagi dia mahal. Dalam besar ni macam tu, meringue powder kan macam besar ni lah. Dalam besar ni lah. Kuantiti meringue powder tu dalam RM9. Dekat sini lah, dekat Sarawak dia RM9. Dekat Semenanjung tak pastilah apa-apa. So macam ni Misha dah biasa kan. So tahu macam ni, macam tu kan. Dia kena jatuh. Macam ni dia kira dia dah terlebih lah. Kalau terlebih, tambah air sikit je. Tambah air. Lepas tu bagi dia ni. Dia janji je jatuh je. So ni dah kira okey. Okay. Nampak tak? Alamak. Nampak sikit. Dia janji dia tergantung macam tu. Dah okey lah ni. Dah boleh dah. Okay. Kalau rasa pekat sangat, susah nak picit, tambah air sikit-sikit. Satu sudu kecil macam tu. Kalau terlajak lah. Tapi ni dah ngam dah. Okay. Ni dah ngam. Jadi berapa banyak kita nak letak untuk colouring hitam. So colouring hitam, ada yang tanya Misha, boleh pakai yang air tak? Boleh. Dia tak ada masalah. Cuma yang air tu, kalau boleh, kalau pakai colouring yang jenis cecair kan. Kalau guna colouring jenis cecair, yang bukan gel, macam ni gel. Kalau nampak yang dari atas ni, ni gel. Oil, ni oil. Yang ni gel, ini gel. Kalau gel, kita tak payah nak pakai banyak. Kalau pakai yang air tu, nak bagi dia pekat hitam kena banyak. Jadi, tak payah letak air lah. Kalau guna yang tu, tak payah letak air yang dalam ni. Okay. So, satu lagi adalah kita ambil sikit untuk hitam. Ambil sikit je lah. Dalam satu sudu macam ni je. Untuk hitam. Sebab hitam tu kita tak guna banyak pun. So, kita letak sikit-sikit je. Penitin ni pun kena letak sikit-sikit lah. Satu, dua. Lepas tu kita gaul dia. Tengok colour dia. Okey ke tak? Suka ke tak colour dia? Kalau macam ni grey sangat, tambah. Dia simple je. Dah bunyi dah pun.
Kalau tak ada hitam, sebab kadang-kadang hitam ni susah nak cari. Kalau tak ada hitam, okay, boleh tulis juga sama kalau nak tulis. Boleh campur color biru dengan brown. Kalau biru dengan brown. Kalau dia tak cukup juga, biru brown dengan purple. Kalau ada lah kat rumah kan. Kita buat dia, jadi ikutlah kita nak color dia macam mana pun. Yang ni dah nampak grey. Kalau tambah lagi, tambah je. So kalau kita pakai oil dengan gel, kita tak payah risau sebab dia tak kacau dia punya meringue kita punya konsistensi. Dia takkan terlalu cair. Okay. Mesti ambil semua. Okay, senang. Okay. Okay, so ni dah grey, color grey. Kalau nak hitam lagi, masukkan lagi. Tapi sebenarnya grey ni dia kadang-kadang kalau bila dah kering, dia nampak hitam. Okay. Lepas tu, kita just masukkan dalam piping bag. Okay. Bagi yang tak biasa nak pakai piping bag, pakai ziplock tu pun boleh. Yang kita selalu bekal letak sayur ke apa, boleh letak je, guna apa-apa je. Kita pakai apa yang ada, tak payah nak pergi. Okay, tip Nisha kalau tak biasa pakai piping bag, sebab ada orang dia direct terus. Ada orang kalau dia tak pandai, ni masuk je terus. Nisha suka simpan satu cawan yang tinggi hanya untuk piping bag. Selalu Misha akan marah kalau ada budak-budak kacau macam ada orang pakai kan. Ni memang untuk khas untuk letak piping bag, senang sebab bila kita ada tu kan, ni dia memanjang macam ni, kita masuk je macam tu, kita tarik je terus, tarik sampai bawah. Lepas tu kalau kita nak di dalam, kita buat macam ni, senang je. Okay, so kita masukkan piping bag. Senangnya ni, sekejap je, tak lama pun. Dia nampak macam renyah kan, tapi sebenarnya dia sekejap je. Sekejap je dah settle. Senang kan? Keluarkan terus. Okay. Lepas tu Nisha ikat. Ikat senang. Nanti tak payah nak ni. Kita ketepikan. Lepas tu yang putih tu kita masuk sama juga. Okay. Kita ambil ni piping bag macam biasa. Buka dia. Buka dia. Macam ni. Sampai ke dasar. Tu. Masukkan semua. Banyak tau. Dapat walaupun satu biji telur je, kita dapat banyak sangat. Hari tu terkejut juga. Macam picit tak perasan pun kan. Ada berapa banyak kan. Picit pun sekejap je. Tak lama pun picit tu. Picit rasa macam bila kira kan, satu, kita pakai 3 yang jenis yang A4 ni yang dah siap potong tu. Kita pakai 3. Bila pakai 3 tu tengok macam dah siap dah. Tak lama pun sebenarnya. Lepas tu bila kira kan, satu A4 ni boleh dapat dalam 100 biji. So 3 tu dalam, dia dapat lebih daripada 1 biji lah. So dapat dalam ni, dapat 300 pasang masa. Satu baking paper ni boleh dapat dalam 100 pasang. Okay. Lepas tu kita potong sikit. Okay. Tip lagi, kalau kita nak potong, kita potong kecil je. Kecil je kat ujung ni. Kecil sebab bila kita potong kecil, bila dia tak cukup besar, kita boleh potong lagi. Tapi kalau kita dah potong besar, kita dah potong balik tak boleh. Okay? So yang ni kita potong kecil je, kecil-kecil je. Especially yang hitam ni. Yang hitam ni sebab kita nak mata dia kecil je kan. Kita potong kecil je. Kalau tak cukup tak apa. Kalau tak cukup kita boleh potong besar. Okay.
So kita piping. Next, cara kita piping adalah menegak, bukan daripada tepi. Sebab apa? Bila kita menegak, nanti dia akan keluar tanduk sikit tau. Kalau menegak nanti, bila dia keluar tanduk sikit tu, tanduk tu akan jatuh ke bawah. Kalau kita daripada tepi, tanduk tu mungkin tak jatuh ataupun dia jadi macam ada apa? Ada bintang kat situ kan, ada macam cinonet terkeluar situ kan. So kita buat macam ni, menegak. Okay, kita piping menegak. Macam ni macam tak dapat keluar, kita potong sikit lagi. Okay. Okay, satu lagi teknik dia adalah kita picit pada macam turunkan sikit. Takut yang atas ni tak nampak. Okay, kita picit posisi sama. Okay, kita picit bersama ni yang kita nak. Kalau kita nak kira pun boleh. Okay, jangan angkat dulu. Lepas dulu. Yang ni kita lepas dulu, baru angkat. Macam tu. Okay. Sebab kalau tak, nanti dia tanduk dia akan ikut kita. Mana ni? Mana ni? Oi. Mana awak? Yang ni mungkin boleh ke bawah sikit. Okay. Yang ni. Okay. So, kita pipe dia menegak posisi yang sama posisi yang sama, biar je dia dalam tu walaupun dia dah kembang, kita release dulu baru kita tarik. Jadi tanduk dia tak ke naik sangat sebab kalau tak kadang tanduk dia walaupun kita dah posisi straight kan, dia akan macam mana dia tak turun. Kalau siapa yang rajin tu bolehlah nak tekan tangan sikit, tekankan tanduk tu, tapi benda tu makan masa kan? Makan masa sebab kita nak cepat, kita nak buat benda ni cepat. So kita tak ada masa lah nak ni dia. Okay. So picit je, picit. Lepas release, baru tarik. Kalau tak nanti dia ada tanduk cinonet, tapi tak apa pun sebenarnya. Tanduk cinonet tu macam mana nak bagi dia bawah lagi ni? Nak bagi semua nampak. Okay, kita adjust sikit Yang video satu lagi nampak ke? Semua nampak tak? Slide ke tepi Tak nampak piping tu. Okay, sekejap. Kita try slide ke tepi. Okay, kita bagi dia dekat sikit. Bagi dia dekat. Okay. Try lagi sekali. Dekatnya. Okay. Okay. Nampak tak? Okay. Dia dah naik kembang ke atas. Posisi sama. Stay je. Same position. Lepas. Baru tarik. Tengok tanduk dia tak tinggi sangat kan. Tanduk dia kan. Kalau tak, tanduk dia memang akan tinggi gila. Nampak tak semua? Lupa pula letak lighting ni. Okay. Tak nampak Misha, kamera dia je nampak. Saya tetap tak nampak. Okay. Misha tutup kamera yang satu ni. Misha post mana? Misha tutup yang ni. Okay. So tinggal ada satu je yang ada kamera. Tak boleh pula ni tutup. Stop video. Okay. Yang ni nampak tak? Nampak tak piping kat tepi ni? Okay. Kita Misha tunjuk lagi sekali Okay, pipekan dia. Stay, position sama. Lepas, baru tarik. Okay. Kamera dah okay? Video mana tak nampak? Tak nampak Tak nampak. Alamak.
Sebab pakai kamera yang tu. Okay, jap. Misha try ambil ni host. Sebab video ada dua. Satu yang Misha, satu lagi yang tu. Okay, Misha try ambil yang ni. Mana ni Mana video saya tadi? More. Okay, start video. Okay, jap. Okay. Ni tak tahu kenapa dia punya background tu. Macam mana tukar background ni? Video. Background. Choose vertical. Okay, not. Choose right. Yes. Okay. Okay. Kita try yang ni, stop video. Ni. Kita stop video yang ni, satu yang ni. Okay. So kita buka satu je video Okay. Jauhnya. Macam mana nak bagi dekat? Claim host lah. Claim host. Okay. Dah Misha try buat depan sini. Macam ni boleh tak? Dia piping dia. Okay, kita buat macam ni. Stay je, position sama je. Jangan gerak-gerak. Biar dia walaupun dia dah naik atas, kita lepaskan pressure, baru naik atas. Tengok macam ni kan Misha lambat kan? Dia ada tanduk tau. Nampak tak tanduk tu? Nanti tanduk dia macam susah nak turun bawah. Jadi, kita buat ni sebab dia white on white, susah nak tengok. Kita try pakai yang hitam punya. Sebab yang white tu dia tak penting sangat sebab yang white tu nanti kita boleh cover dengan hitam. So, yang hitam ni nanti dia akan nampaklah tanduk tu. Okay, benda yang sama, position sama. Lepas tu baru tarik. Macam tu. Jelas tak? Sky TV nampak jelas video yang tadi tu. Okay. So memang Sky TV tu sebab dia untuk video ni. Misha try balik Sky TV tu. Mana kita punya video? Sky TV. Start video. Okay. So Misha tutup yang Misha punya. Stop video. Okay, tengok yang Sky TV ni. Misha ambil daripada tepi. Okay, daripada tepi. Video tak ada. Ada video? Jauh, kecil, tak jelas lah cikgu. Kita try bagi dia nampak. Macam ni nampak tak? Kena daripada sisi tepi. Try sisi tepi pula. Okay, tolong Kak Yati, tolong Kak Yati tengok yang video untuk slide TV tu Dah nampak dah. Okay. Okay. So macam ni. Yang ni nampak kan? So kita jangan gerak, kita position sama je walaupun dia macam nanti macam ada tak lurus tak bulat, biar je.
Lepas tu release pressure pada tempat yang sama, baru tarik atas. Tengok dia punya timbul tu kecil je. Kalau tak, timbul korang akan naik tau. Macam tunjuk yang berbeza. Kalau kita tak release pressure, kalau kita release pressure ke atas, timbul dia tinggi. So dia takkan turun. Okay. So kita buat dia sama position yang sama. Biar dia berkembang sampai besar mana yang kita nak. Release, baru tarik ke atas. Dia punya timbul tu tak tinggi sangat. Okay. Okay, kalau nak dia jelas tak? Okay, slide ke kiri. Slide ke kiri nanti akan nampak. Slide ke kiri nanti akan nampak. Sebab rasanya semua pakai phone kan? Okay. So kita try lagi sekali. So ni ada dua cara. Satu, kita biar dia kering dulu. So kita piping je lah. Kita piping sampai putih tu habis kan. Kita pipe je. Pipe. Kan? Kalau tarik dulu awal, tengok dia ada naik ke atas. So kita kena sentiasa berada pada position yang sama je. Dia dah kembang tu, biar release dulu, baru angkat. So dia tanduk dia tak tinggi, dia akan jatuh. Tanduk dia akan jatuh. Kita pipe je, release, baru angkat. Tengok, tak besar. Okay, dia punya tanduk tak besar. Kalau tak, dia akan besar macam ni. Selalu kalau orang nak buat yang mereng yang Pavlova yang ada tanduk tu, tu cara dia lah. Dia akan naik ke atas, naik ke atas. Lepas tu dia terus release ke atas macam tu. Okay. Okay. So kita piping. Kalau tak nak dia nampak 3D macam mata tu dekat atas, kita boleh terus piping yang hitam tu. Okay, kita boleh terus piping, letak yang hitam. So dia akan macam ni lah. So dia akan macam nampak mata hitam tu dalam putih tu. Kalau nak dia 3D, bagi kering dulu. Maksudnya kita buat semua part semua habis. Yang ni part sampai habis. Lepas tu baru kita letak yang hitam tu. Kalau tak nak pun tak apa. Mana-mana lah, sebab kadang-kadang kita buat dengan anak-anak kan. So maknya buat yang putih, anak dia buat yang hitam. Macam itulah. Seronok begitu kan. Tapi dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Macam Misha akan biarkan kering. Tapi yang lain kalau nak bakar boleh. Tapi Misha sarankan kalau nak bakar, try 7 minit dulu. Sebab Misha letak 15 sampai 30 minit untuk bakar. 110 darjah Celsius 110 darjah Celsius. Misha letak 15 ke 30 sebab itu oven Misha. Tapi oven orang lain mungkin lain. Kalau pakai air fryer pun lain. Kalau nak jadi 3D yang putih tu, siapa Zanai, kalau nak jadi 3D putih ni, biar dulu kita macam mana, biar dia kering dulu. Sebab biasanya by the time kita dah habis piping yang putih ni kan, yang pertama kita piping awal-awal tu dia dah kering. Contohnya yang ni. Yang kita testing piping kan. Yang ni kita testing piping, dia dah kering, tengok. Boleh pegang sikit. Boleh pegang sikit. Dia ada macam dia dah ada keras sikit. So dia dah kering tu, baru kita letak atas. Baru kita letak atas dia. Baru kita piping dia atas dia. So nampaklah 3D. So dia akan 3D lah. Dia akan timbul macam tu. Nampak tak dia timbul? Jadi dia akan timbul macam tu. Tapi kena bagi dia kering dulu. Okay, macam yang ni. Yang ni satu ni kering sikit lah. So pipe je yang putih tu sampai habis. Dah habis pipe putih tu, baru letak yang hitam. Nanti dia 3D macam tu. Kalau tak nak 3D, yang putih tu letak terus yang hitam macam ni. Dia jadi macam mata satu ni je lah. Satu layer je lah.
Kalau nak 3D, tunggu yang putih tu dah kering sikit, baru letak yang hitam. Okay. Bakar kipas on. Suhu 110 darjah Celsius. Nisha sarankan try 7 minit dulu lah. 7 minit sebab tengok oven. Sebab ada oven orang sangat-sangat kuat. Lagi-lagi kalau on kipas sangat-sangat kuat. Kipas tu nak bagi dia sekata je. Macam dah sejuk. Ya, macam dah sejuk. Okay, 110. Try 7 minit dulu. Kalau 7 minit tu kan, kalau nampak dah okay tu, biar kering. Sebab 110 pada 7 minit sebenarnya dah selamat untuk makan. 110, 7 minit tu dah selamat untuk makan. Tapi dia mungkin tak kering habis untuk certain oven. Mungkin untuk certain oven dia tak kering habis. Jadi boleh biar dia dululah sampai dia sejuk, betul-betul sejuk. Baru masukkan dalam bekas kedap udara. Bekas kedap udara supaya kita boleh nanti kita boleh tahan lama. Kalau kedap udara setahun pun boleh tahan. Tapi biasanya kalau dah banyak gini kan, semua benda letak. Bekal anak hari tu semua letak. Atas spaghetti letak, atas mihun letak, semua letak. Tak murah kan? Murah, lepas tu dia sedap. Dia sangat-sangat sedap. Okay. So dia bila dah kering sikit boleh letak atas. So dia akan nampak timbul lah. Nampak timbul tu cantik lagi sebenarnya. Mana guna AF berapa suhu Okay. dia? Siapa yang tak nampak video tu slide ke kanan. Ke kiri slide ke kiri ke kanan. Try slide. Nisha nanti boleh tak resepi. Resepi ni sebenarnya ada kat Coopet tau. Coopet, kalau korang pergi Coopet, dekat situ korang boleh bookmark sampai bila ada. Coopet ni sebenarnya asalnya daripada Jepun. Coopet ni dia dah 20 tahun tau. Sebelum ada Google dah ada Coopet dah sebenarnya. Orang kalau dekat orang Jepun ni, dia bangun pagi tu dia buka Coopet dulu. Dia tak buka Facebook ke apa dulu, dia buka Coopet dulu. Dia nak tengok dia nak masak apa pagi tu semua kan. Okay, mana tu? Kalau ada dekat resepi tu dia lengkap sebab dekat resepi Coopet Misha tu kita ada bukan setakat resepi je kita letak. Dekat Coopet Misha kita letak resepi, kita letak tips, video semua lengkap kat situ. Jadi kalau contohnya Misha ada new discovery, better way nak buat ke apa, kita tukar kat situ. Kita tak payah tukar banyak-banyak tempat. Sebab macam hari tu kan, yang masa Misha share dekat Mahan. Dekat Mahan tu ada 2,000 share kalau tak silap. Jadi dekat situ, bila Misha tukar resepi, sebab kita share banyak tempat, kita share banyak group. So bila kita share banyak group ni, kadang-kadang ada group, bila kita update, kita lupa nak update dekat mana. Kadang-kadang kita tak ingat pun kita update dekat mana kan. So dekat Coopet senang, satu tempat je. So dekat situlah kita letak resepi, dekat situlah kita simpan resepi, kita try resepi orang, senang. So bila kita dah cuba, kita just snap gambar macam ni kan. Kita just snap gambar mata ni, lepas tu kita letak dekat situ. Jadi bila kita letak kat situ, kita automatically benda tu akan masuk dalam kita punya Coopet punya profile. Okay, sebab kita dah cuba. So kita tahu resepi mana. Sebab kadang-kadang resepi ada banyak kan, macam ayam kaki ada banyak kan. Tapi tak ingat resepi mana yang kita suka, resepi mana yang kita dah cuba sebelum ni. So bila kita dah snap macam ni, kita dah snap, dah cuba, lepas tu kita dah letak nota macam saya bakar pada 8 minit baru cun, ataupun saya bakar pada 5 minit sebab lepas macam dari 5 minit tu oven saya macam terlalu hangit, dia jadi brown, tak cantik. So kita dah ada track dekat situ, kita dah ada kita punya nota kat situ, senang. Sebab tu macam siapa yang pernah pakai Coopet ni memang dia akan sentiasa simpan semua dia punya resepi kat situ. Okay, kalau guna AF ni sebenarnya sama dengan dia sama je dengan oven. Cuma AF ni sebab dia dalam apa? Dia dalam benda yang kecil kan, macam tu kan. Jadi dia macam terpadat dekat situ. Dia punya airing tu lain sikit. So kalau air fryer, Misha sarankan pakai
5 minit dulu. 110 5 minit. Air fryer dapat ke 110? Boleh. Air fryer boleh 110. Air fryer boleh 110. Tak payah, tak perlu simpan dalam peti sejuk. Suhu bilik je. Sebab kalau simpan dalam peti sejuk, kena ingat benda tu dia sugar dengan telur kan. So dia akan bila kita keluarkan daripada peti sejuk, dia akan ada wap air tu. Kalau ada wap air tu, dia akan kacau kita punya ni. Dia macam gula-gula lah, dia akan melekit dekat situ. Dia punya tekstur akan melekit. So kita simpan suhu biasa je dalam kedap udara punya ni lah, yang airtight punya. Airtight ataupun macam ni pun boleh juga. Macam ni pun boleh juga. Asalkan dia tak masuk angin, sebab kita tak nak dia masuk angin sebab kita nak dia crunchy. Kekal crunchy. Lepas tu kita tak nak dia masuk angin lah, kita nak dia tahan lama sebab benda ni banyak tau, benda ni banyak sini. Misal letak dalam banyak-banyak benda pun still ada banyak, satu balang tu still ada banyak ni yang daripada first buat tu. Macam mana nak pipe? Okay, tadi tampak. Okay, Misha try lagi, tunjuk lagi macam nak pipe. Okay, kita ambil bahagian lain pula. Okay, nak pipe dia. Okay, straight pastikan piping bag tu straight, atau kalau pakai ziplock tu straight. Kalau dia macam kita tersalah ataupun dia terbuat macam bentuk noodle ke apa, tak apa. Biar je kita piping je pada posisi yang sama. Okey, lepaskan pressure tu pada posisi yang sama, lepaskan pressure baru naik atas. Jadi tanduk dia tak berapa besar. Okey. So kita buat lagi sekali, piping, picit je. Okay, stop. Baru tarik ke atas. So dia punya tanduk tu tak berapa besar. Kalau tak nanti tanduk dia memang akan tinggi lah. Okay, baru tarik. Macam tu. Okay. Kalau nak 3D, macam Misha cakap tadi, kalau nak 3D, boleh tunggu dulu. Tunggu dia kering. Kalau nak kipas pun bolehlah kipas ke apa kan. Kalau nak tunggu dia nak di 3D, boleh je buat. Tapi kalau yang terror, boleh je dia letak kat atas. Dia letak kat atas gini. Kalau dia terror lah, boleh je. Tak payah tunggu kering. Tapi ni biasa untuk yang ni lah. Kalau yang beginner tu, Misha sarankan bagi dia kering dulu. Sebab one thing best pasal pavlova dengan meringue ni, dia tak cair. Dia senang je nak manipulate, dia senang sangat. Tapi kalau yang tak pandai tu, kena ikut yang tu lah. Sebab banyak kita nak bagi, bukan yang pandai je, kita nak bagi yang beginner pun belajar juga kan. Baru masuk. Tak apa, tak ada masalah. Rasanya Misha live ni akan stay dekat, sebab Misha ada share dekat Facebook, so dia akan stay dekat Facebook. Kalau tak ada pun rasanya ada lah, boleh tengok semula. Lepas tu kalau tak pun dekat Coolpad ada link dekat page Misha tu, dekat Coolpad ada link tu. Dekat situ memang complete. Dekat situ complete gambar, complete step, complete tips, ada video, ada macam-macam lah yang dalam tu memang dah complete, dah kita letak. Okay. Ada soalan lagi? Dia sekejap je ni. Dia tak lama pun. Serius buat ni kan. Tahu dah siap. So macam hari tu Misha buat time macam ni jugalah. Time malam-malam macam ni. Lepas tu dah settle, dah buat semua. Macam terus biar je atas meja makan, tak payah nak kering kat luar ke apa semua kan, sebab takut habuk. Lepas tu benda ni jenis yang basah kan, jadi dia cepat nak takut habuk. Biar atas meja makan je. Esok pagi tu memang terus kering habis. Okay, macam mana nak tahu dia kering? Okay, Misha tutup. Yang ni kan kita pakai baking paper ni kan. The moment korang angkat baking paper tu, dia akan gerak sendiri.
Bila dia dah gerak tu, maksudnya dia memang dah kering dah. Ni tak gerak lagi kan sebab dia masih basah. Dia korang angkat je, macam dalam video Misha tu kan, dekat Mahan tu kan, dia terus slide, dekat Coopet pun ada, dia terus slide ke bawah. Senang je, tak payah tak payah kutip satu-satu nak masuk dalam balang. Terus angkat, lipat dua macam tu yang Misha punya video tu kan. Terus tuang macam tu, dia terus jatuh dalam balang. Tu tandanya dia dah kering. Sudah kering betul. Kalau tak pakai pasteurized egg, pakai inilah bakar lah. Bakar pun sama. Kalau bakar nak tahu dia dah okey ke tak, macam Misha cakap tadi kan, try 5 minit, 7 minit dulu. 110 sebab risau oven masing-masing tak reti lagi nak ni kan, macam air fryer ke apa kan. Try dulu 5 minit, 7 minit, try dulu. Kalau korang angkat, dia dah bergerak, dah lah tu, dah settle dah. Dah boleh dah. Boleh buat bunga, boleh, semua boleh. Kak Azni memang tak ada buat. Tangan kita ni tak berseni sangat. Hari tu buat love pun tak apa-apa. Ya, try buat love. Buat love pun tak berseni. Kalau yang berseni tu memang aduh, seronoknya lah buat benda ni. Dengan anak-anak pula kan. Memang seronok lah. Boleh buat love. Hari tu love ni dah kena makan hari tu. Dengan anak makan love dulu. Boleh buat bunga. Kalau yang pandai main colour tu kan, bolehlah buat bunga cantik semua kan. Boleh buat corak untuk untuk tangan kita tak berseni lah, so tak boleh nak buat. Huduh terus. Okay, boleh buat macam-macam. Kalau berseni tu, kalau pandai main dengan colouring semua, boleh main dengan colouring, boleh main dengan ni brush, colour ke atas je kan, ikut sukalah. Sendiri yang buat kan. Okay, so far tak ada apalah. Boleh buat macam-macam. Hiasan kek semua boleh. Macam ni senang untuk Misha sebab dia mata je kan. Jadi macam senang lah kita nak part bulat-bulat. Tak payah nak ni fikir design sangat. Tapi untuk yang kreatif tu memang digalakkan sangat-sangat lah buat ni. Sebab dia satu, dia tahan lama. Satu lagi, dia memang sangat fleksibel. Misha ni jenis yang buat tahu tak cake pop yang ada hiasan semua yang orang sekarang makan kan, yang kek atas lollipop tu kan. Yang tu banyak bermain dengan coklat, tapi ya ampun, coklat ni dia sangat payah nak buat design. Dia macam mana, dia sebab dia kalau terlalu cair, dia punya temperature tu, nak main dengan temperature tu yang payah. Sebab kalau dia terlalu cair, susah nak control. Sebab dia terlalu ni kan, dia runny sangat. Kalau dia terlalu keras, kita nak picit, kadang-kadang kita terpicit keras sangat, dia terbesar sangat. Kalau tak, dia macam terputus. So chocolate is very hard. Tapi yang ni senang. Yang ni sangat senang sebab dia punya texture, dia punya fluid dia sangat, dia senang nak kita nak control. Kita nak tulis nama pun boleh. Tulis nama. Kita boleh tulis nama. Happy birthday ke. Mana ni? Kita boleh tulis. Kenapa hilang pula? Okay. Kita boleh tulis nama lah, siapa yang Tera ada tulisan. Dia sangat senang. Siapa yang Tera tulis curly kan, dia sangat senang. Compare to chocolate, Misha selalu pakai chocolate, dia sangat senang. Kita nak correct pun, kita nak betulkan pun senang. Kita nak betulkan semula senang. Dia punya texture tu buat dia senang. So siapa yang memang Tera sangat dengan kaligrafi ke, memang Tera nak Tera menulis tulisan cantik, memang sarankan sangat-sangat guna yang ni. Ni dah sebenarnya dia dah keras tau. Tu yang dia susah tu. So kalau dah keras tu kita picit je. Kalau dia dah keras, dia dah mengeras
dekat hujung tu sebab gula dia dah start kering. Dia cepat kering ke? Dia cepat sangat kering. So kita picit je. Kita dah picit tu, kita picit dekat hujung tu, lepas tu kita pipe semula. Dia tak ada masalah. Siapa yang ada tulisan cantik ni memang wow. Memang best sangatlah main dengan ni. Okay. Yes, tulis happy birthday. Betul Kak Azni. Okay. Yes, korang boleh buat duit. Korang boleh buat macam-macam. Korang boleh buat apa? A lot of money from this. Siapa yang bakers tu, it can be another source of income untuk korang juga. Sebab nak buat customize ni sangat susah. Sangat mahal nak buat anything customize. Macam kalau korang nak customize macam apa topper ke apa kan, dia memang sangat mahal. So kalau korang memang tangan tu berseni, memang boleh buat duit yang ni. Charge yang customize tu tak semahal yang orang lain charge pun still banyak boleh buat duit. Okay, yang ni memang Minsha tak ada apa lah. Memang Minsha nak bagi ilmu ni sebab tak ada niat apa pun sebenarnya. Sebab memang hari tu anak memang nak, daripada dia first time nampak yang brownie monster tu, dia suka monster pula. Memang dia nak sangat, tapi memang tak jumpa. Time tu memang tak jumpa dekat mana-mana. Kalau ada dekat Shopee pun terlampau mahal. Lepas tu macam rasa rugi pula. Time tu rasa rugi sebab bukannya dapat makan pun mata tu, sebab dia keras kan. Dia macam candy yang sangat keras. Yang ni sangat-sangat boleh makan. Dia memang sedap. Memang kunyah macam tu je lah. Sebab dia memang sangat sedap. Kalau korang pernah makan pavlova tu, yang dia punya shell tu sebiji. Dia sebiji. Kalau nak letak kalau tak nak bau hanyir telur ke apa, boleh letak esen vanila. Instead of letak air tu, boleh letak esen vanila. Boleh tukar. Macam Minsha bagi basic recipe yang macam kiranya apa yang ada dekat rumah je. So this is free for you to interpret, free for you to macam apa, make your own spin, buat sendiri punya apa version kan. Kalau korang nak buat ni kelas, ikutlah suka hati korang nak buat kelas, boleh juga. Kalau korang nak buat apa-apa pun dipersilakan. Sebab bagi Minsha percaya dalam rezeki masing-masing tu akan ada terselit nanti rezeki Minsha kat mana ni, insyaAllah. Okay, cumanya nak bantu, kita memang niat nak bantu. Kalau korang kenal Kupat atau korang kenal Kupat punya community, kepada semua, memang resepi yang dia share tu memang sedap-sedap belaka. Memang semua memang niat nak bantu orang belajar masak, belajar baking, semua. Sebab at the end of the day kan, kita punya community ni banyak sangat macam mana community kita ni when it comes to memasak ni sangat toxic. Dia sangat macam alah, benda tu pun tak tahu. Macam tu lah. Kalau nak tahu kena bayar. Macam tu. Macam padahal kita masa nenek moyang kita dulu belajar, mana ada kelas PJJ berbayar ke apa. There's nothing wrong with kelas PJJ berbayar berbayar. Tak ada masalah, tak ada nothing wrong. Benda tu it's your source of income. Sebab benda tu you belajar, you ambil masa belajar, you ambil masa nak mahir teknik tu untuk ajar orang lain, supaya orang lain betul-betul berjaya. Tak ada masalah. Dia jadi masalah bila benda tu macam apa bila you curi orang punya karya ke apa ke, lepas tu claim you punya ke, ataupun gambar orang you pakai untuk kelas you, padahal bukan you yang buat benda tu. So kita tak tahu sebenarnya hasil you sama ke tak dengan yang gambar yang you ambil tu. So dia tak ada masalah pun sebenarnya. Dalam memasak sepatutnya tak ada masalah. Dalam memasak sepatutnya kita free and easy. Kita ada banyak lagi benda yang nak serabut kepala. So memasak tak perlu serabut kepala sebenarnya. Okay, kita nak fun-fun. Okay, kita nak fun-fun. So dekat Kupat, we are a very fun and positive community.
Kalau Misha harap lepas ni semua akan cuba sebab senang je kan. Sekejap je Misha tunjuk ni. Sekejap je. So yang ni Misha harap semua akan cuba and bagi feedback. Kalau boleh Cookstep dah dekat resepi Misha dekat Cookpad tu untuk bukan untuk Misha tau. Itu untuk korang sendiri. Untuk korang keep track yang korang pernah cuba, untuk keep track apa yang tak kena. Macam let's say korang dah try pipe ikut Misha punya teknik tapi tak jadi. Maybe something wrong somewhere ataupun dia terbiut. Letak je dekat situ. Sebab itu kita punya Cookpad ni more to cooking journey kita lah. Kita punya cooking diary. Daripada kita tak pandai sampai pandai. Daripada kita zero sampai kita hero. So that is where we learn. So dekat Cookpad dia punya community ni sangat terbuka. Kita tak judge anyone. Kita dekat situ hanya untuk membantu. Okay. So hantar Cookstep kat Misha. So that Misha boleh komen. Kalau ada benda yang tak betul ke atau macam mungkin ada Misha terlepas. Kadang-kadang kita ni dah sembang-sembang macam ni, bila dah habis tutup live tu macam alamak lupa pula nak bagi tahu satu benda tu kan. So dari situ kita belajar daripada Cookstep. So just Cookstep hantar hasil dekat Misha, so Misha boleh komen. Okay. Kenapa saya tak dengar apa-apa? Okay. Masih tak dengar ke? Rasanya Misha tak mute pun. Okay. Okay, rasanya sampai sini je. Jangan lupa try. Jangan lengah sebab dia tak ada, dia sekejap je kan. Misha tak pakai hand mix, Misha pakai hand mixer je. Kalau nak pakai, Misha lupa. Kalau tak ada hand mixer, nak pakai pukul tangan boleh. Dia tak ada masalah, boleh pakai. Yang manual punya pemukul tu boleh pakai. Cuma lenguh sikit lah. Rasanya mungkin dalam 10 minit kot. Sebab tangan kita tak power kan. So dalam 10 minit macam tu lah. Okay. Dan 10 minit baru dia make sure yang macam Misha tunjuk tadi, bila tarik kan dia macam ada jatuh macam tu. Okay. Lepas tu hantar hasil kalau boleh. Hantar hasil. Lagi bagus kalau hantar hasil dengan tulis sendiri semula resepi tu. Sebab untuk kita ingat, bila kita tulis balik kan resepi tu kan, kita jadi ingat semula. Kalau kita tulis dekat buku, Misha pun ada banyak buku. Misha buku resepi ni banyak tau. Lepas tu buku resepi Misha ni semua selalu hilang. Selalu sangat hilang. So dia bila ada Cookpad ni, dia tak payah risau lah, benda tu takkan hilang sebab dia akan sentiasa ada online kan. Lepas tu satu lagi best, kalau dekat buku kita tak boleh nak tempel gambar. Dekat Cookpad kita boleh letak gambar kita, step kita, apa yang kita buat, apa yang kita pakai, semua kita boleh letak kat situ. Okay. So itu je daripada Misha. Kalau ada soalan, please tanya. Boleh sentiasa reach out dekat Misha, dekat Facebook, dekat Cookpad, dekat mana-mana pun. Kalau ada dekat Cookpad community tu, Cookpad Malaysia community tu pun, dekat situ boleh tanya juga. Dekat situ kita tak ada hal, kita belajar sama-sama. Yang ni pun Misha pun still belajar juga sama-sama. Sambil ajar korang ni sambil belajar juga. Sambil kadang-kadang kita bila orang tanya tu baru kita macam teringat something kan. Baru kita refresh balik memory kita yang dulu-dulu sebelum ni. Okay. Apa nama FB cikgu? Sasha Sabrina. Sasha Sabrina. SASHASABRINA. Rasanya sekejap, kita type. Kita type senang. Boleh cari kat situ. Okay. Itu je buat masa ni, itu je. Misha sebelum sebenarnya nak beranak dah ni sebenarnya. Tapi rasanya hari tu ada yang request nak buat cake pop, kelas cake pop tu. Sebab kelas cake pop tu dia tapi yang version Misha cake pop tu yang Sempoi punya tau, yang kita buat ala kampung lah, bukan yang Mak Saleh punya ke apa. It's just pakai macam cake macam muffin macam ni ke. Kalau korang beli kan macam tak sedap kan, tolonglah jangan buang kek. Jangan sekali buang kek. Boleh pakai chocolate milk, boleh pakai
jam, kita buat cake pop comel-comel. Okay. Bukan setakat comel je, sedap sekali. Okay. So itu je daripada Misha. Minta maaf kalau ada apa-apa. Terima kasih sebab luangkan masa malam ni. Sebab biasanya kalau time-time malam ni dia kita tak sibuk sikit kan. Okay. Terima kasih sangat-sangat luangkan masa. Kalau ada salah silap, Misha minta maaf. Okay. Terima kasih Kak Azni, doakan Misha selamat bersalin. Okay. Minta maaf sangat-sangat kalau ada salah silap ataupun ada information Misha tersalah ke apa kan, tersalah sebut ke apa benda. Okay, minta maaf sangat-sangat. Semoga bermanfaat kita punya sesi kali ni. Misha cuma minta kalau boleh hantarkan korang punya gambar yang korang dah try tu. Yang setakat tu Misha dah happy sangat dah. Okay. Nanti kalau hantar tu adalah pemilihan pemenang daripada situ. Misha akan pilih 3 pemenang. Okay. Kriteria dia mungkin gambar, kriteria dia mungkin cerita ke ataupun apa-apa yang korang discover. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam.